Astaghfirullahaladzim. Bismillah. Kita tunggu kejap, 1 minit lagi. Sementara yang lain nak masuk, cuba maklum dalam grup. Kita nak mulalah insya-Allah. Grup WhatsApp. Astaghfirullah. Ya Allah, nak bedak insya-Allah. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara jelas tak? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tolong maklum dalam grup sekarang. Ramai lagi tak masuk ni. Jadi insya-Allah pada malam ini kita menyambung kembali mudzakarah kitab kita Al-Yaqutun Nafis. Jadi malam ni kita baca bab al-i'tikaf. Kemudian selepas ni masuk bab haji lah insya-Allah. Boleh? Kita baca al-i'tikafu. Bab al-i'tikaf disebut dibincangkan selepas bab puasa. Sebab apa? Sebab al-i'tikaf ni termasuk tawabi' bagi as-siyam, bagi puasa. Dan juga kerana tujuan daripada puasa dan juga i'tikaf ini sama, iaitu menahan diri daripada syahwat. Dan juga kerana perkara-perkara yang membatalkan puasa boleh jadi membatalkan juga al-i'tikaf. Dan juga kerana sunat bagi orang yang berpuasa itu ataupun sunat bagi orang yang beriktikaf itu puasa. Jadi banyak hubung kait lah.
antara puasa dengan i'tikaf. Oleh sebab tu disebut al-i'tikaf selepas puasa. Boleh faham tu? Kita baca kitab al-i'tikaf lughatan al-lubthu wa syar'an al-lubthu fil masjidi min syakhsin makhsusin bi niyyatin. Al-i'tikaf sudut bahasa ialah al-lubthu, menetap. Ataupun yang Syekh Mustafa sebut luzumus syai' wal iqamatu alaihi walau syar'an. Seseorang tu berilzam ataupun menetap, bersenantiasa di atas sesuatu, walaupun sesuatu tu benda yang jahat. Itu kita panggil al-i'tikaf. Contohnya seseorang tu sentiasa mencuri. Jadi dia tu melazimi mencuri. Dan mencuri itu benda yang jahat. Itu dipanggil al-i'tikaf sudut lughatan. Boleh? Ayat Quran sebut fa'tu ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Datangilah oleh kamu ke atas satu kaum yang beriktikaf ke atas penyembahan berhala-berhala. Jadi ya'kufun kat situ digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan ke atas luzumus syai' syarran. Melazimi sesuatu yang buruklah. Luzumus syai' asyarr. Okey. Jadi makna lughatan ni biasanya lebih umum. Dinamakan al-i'tikaf asy-syar'i dengan nama al-i'tikaf kerana apa? Kerana ada mulazamah. Mulazamah siapa? Mulazamah mu'takif. Seorang yang beriktikaf akan masjid. Dia mulazamah, dia sentiasa duduk dalam masjid. Tu. Sebab tu nama al-i'tikaf. Sudut syarak pula ialah al-lubthu. Al-lubthu ni menetap. Sama ada haqiqatan atau hukman. Dalam ta'liq tu saya sebut haqiqatan atau hukman. Fa yashmalu at-taradduda. Al-lubthu ni menetap. Menetap lebih daripada qadar subhanallah. Kita masuk masjid, kita menetap dalam masjid lebih daripada qadar subhanallah. Itu kita panggil apa? Kita panggil i'tikaf lah tu. Sudut syarak. Okey, al-lubthu tu pula ada dua. Sama ada haqiqatan macam saya sebut tadi, ataupun hukman. Hukuman ni apa? Kita tidak menetap berhenti satu tempat dalam masjid tak. Kita bergerak. Kita bergerak, tapi bergerak tu pergi dan balik. Masuk pintu A, keluar pintu A. Itu kita panggil taraddud. Boleh? Yang itu juga sah untuk kita iktikaf. Contoh kita masuk pintu A, kita ambil barang, lepas tu kita keluar pintu A, itu juga. Itu kita panggil at-taraddud. Jadi bila kita masuk dan bila kita masuk tu kita niat untuk iktikaf, sah tak sah? Walaupun kita tidak berhenti sekejap di dalam masjid, sah, tidak ada masalah. Dia berbeza dengan murur. Murur ni sekadar lalu, masuk pintu A, keluar pintu B tanpa berhenti dalam masjid. Yang tu tak boleh. Yang tu tidak sah iktikaf. Kemudian dekat bawah tu Syekh Mustafa datangkan apa? Datangkan perbezaan pandangan ulama terhadap makna at-taraddud. At-taraddud tu makna dia apa? Ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan at-taraddud ialah ismun lizahab ma'al aud. At-taraddud ialah nama bagi pergi berserta pulang. Pergi masuk masjid dan pulang melalui pintu yang sama. Tak. Itu kita panggil apa? At-taraddud. Itu pandangan pertama. Pandangan pertama mengatakan apa? At-taraddud ialah pergi. Adakah pergi saja tak? Pergi dan pulang. Pergi dan pulang. Dua benda lah. Boleh? Itu di sisi pandangan yang pertama. Pandangan kedua mengatakan at-taraddud ialah permulaan bagi kembali. Yang mana permulaan bagi kembali itu didahului oleh pergi. Maksudnya apa? Ikut pandangan kedua, iaitu yang dikatakan kat sini ibtida'ul 'aud al-masbuqi bizahab. Masuk at-taraddud ialah permulaan kembali. Gini, saya masuk masjid. Bila saya masuk masjid, adakah itu taraddud belum? Bila saya pusing balik, bila saya start pusing balik nak keluar pintu B. Bila saya mula untuk pusing nak keluar pintu B, itu kita panggil taraddud.
Tak, boleh. Dan nama taradud apa? Ibtida'ul 'aud. Kita masuk, itu belum taradud lagi tu. Bila dinamakan sebagai taradud, sampai kat tengah kita pusing balik. Start pusing tu kita panggil taradud. Tapi nak nama taradud pun mesti didahului oleh masuk tu. Tak masuk tak jadi. Tak, duduk luar masjid tak jadi, mesti masuk dulu. Tapi adakah masuk tu dianggap sebagai taradud tak? Taradud ialah kamu start pusing untuk kembali keluar untuk mengikut pintu A, itu dipanggil at-taraddud. Boleh tak? Saya ulang balik. At-taraddud ikut pandangan pertama, dia ada dua rukun. Yang pertama apa? Pergi masuk ke dalam, kemudian keluar semula ikut pintu yang sama. Pergi dan keluar, masuk dan keluar. Itu ikut pandangan pertama. Pandangan kedua sebut tak, rukun bagi taradud ialah kamu keluar, start kamu berpaling badan nak keluar tu, itu kita panggil taradud. Boleh. Jadi rukun bagi pandangan kedua, taradud bagi pandangan kedua ialah ibtida'ul 'aud. Yang mana ibtida'ul 'aud tu mesti didahului oleh az-zahab, maknanya masuk ke dalam, ke masjid, masuk ke dalam masjid. Jadi kalau tengok kat situ, pandangan pertama, tak, beza antara dua pandangan ni ialah pandangan pertama, az-zahab, masuk ke dalam masjid tu dianggap sebagai syatrun. Satu apa syatrun ni apa? Bahasa kita. Buat lagu mana? Contoh nak bentuk manusia kan. Contohlah kita sebut ni manusia. Nak bentuk manusia mesti ada kepala, mesti ada tangan, mesti ada kaki sebagai contoh. Jadi kepala ni syatrun. Syatrun. Tangan syatrun. Kaki syatrun. Tu. Bila cukup semua syatar ni, syatrun ni, barulah terbentuknya insan, manusia. Berbeza ikut pandangan kedua. Pandangan kedua mengatakan at-taraddud ialah ibtida'ul 'aud. Bila kamu mula berpaling nak kembali keluar mengikut pintu A tu, tak, itu nama dia ialah at-taraddud. Tapi at-taraddud itu disyaratkan. Maka az-zahab, masuk ke dalam masjid itu dipanggil sebagai syartun, syarat. Nak dinamakan sebagai taraddud, syaratnya ialah gitu. Nak dinamakan sebagai taraddud, syaratnya ialah kamu masuk dulu. Masuk dulu tu. Adakah taraddud? Tak. Taraddud ni kamu mula berpaling. Tapi syarat nak dinamakan sebagai taraddud, mesti masuk dulu kemudian keluar. Tu. Gitulah. Jadi kesan daripada khilaf ni apa? Kesan daripada khilaf ni ialah kita beribadat, kita start niat bila? Pada awal ibadat. Betul? Allahu Akbar. Awal takbiratul ihram tu kita niatlah sahaja ke sembahyang. Jadi menurut pandangan pertama yang mengatakan at-taraddud ialah masuk kemudian keluar, maka bila kita start masuk masjid tu kita dah niat sahaja aku beriktikaf kerana Allah Taala. Sebab apa? Itulah awal taraddud, itulah awal iktikaf. Ikut pandangan kedua, kita masuk tu kita tak niat lagi. Sebab belum taraddud lagi. Bila taraddud, bila kita mula berpaling nak keluar pintu, berpaling dan kita bergerak untuk keluar ikut pintu yang kita masuk tadi, ketika itu barulah kita niat sahaja aku beriktikaf kerana Allah Ta'ala. Kerana apa? Itulah awal ibadat. Boleh? Itulah awal taraddudnya. Itu tak ada masalah tu. Jadi sudut syaraknya al-i'tikaf ialah al-lubthu fil masjid. I'tikaf mesti dalam masjid. Apa dia masjid? Wa huwa ma waqafahu al-waqif masjidan walau dhannan. Satu perkara, satu tempat yang diwakafkan oleh seorang pewakaf sebagai masjid. Ya, tu. Walaupun tidak ada atap, walaupun tidak ada mihrab, kalau seseorang tu mewakafkan tempat tu sebagai masjid, maka jadi masjid lah. Dan kita boleh iktikaf kat situ. Maka bila sebut begitu, terkeluar daripadanya ribab, sekolah. Tak, itu tidak dianggap sebagai masjid. Kemudian disebut juga kat bawah tu, syarat untuk sah iktikaf di masjid, mestilah tanah masjid tu ghaira muhtaqarah,
Ghairu muhtaqarah maknanya bukan tanah yang disewa buat selama-lamanya. Mesti wakaf, tanah yang diwakaf. Saya ada tanah, saya wakafkan sebagai masjid. Maka jadi masjid. Nak iktikaf kat situ sah. Berbeza kalau saya jumpa Ustaz Amirul. Saya tanya Ustaz Amirul, tanah Ustaz saya nak sewa. Saya nak sewa sampailah bila-bila. Ustaz Amirul kata, boleh Ustaz? Ustaz sewa sampai kiamat, tak ada masalah. Bayar kat saya 300,000. Saya bayar. Jadi tempat tu saya sewa. Boleh. Cuma sewa tu buat selama-lamanya. Tempat lagu tu tidak dianggap sebagai, tidak sah dibuat iktikaf. Tidak sah dibuat iktikaf. Faham tak? Okey. Min syakhsin makhsus, daripada individu tertentu. Dia akan dibincangkan nanti. Biniyatin, dengan niat yang khusus. Faham tak? Jadi al-i'tikaf ialah al-lubthu, penetapan dalam masjid daripada individu tertentu yang kita akan bincang syaratnya, dan juga dengan niat tertentu yang juga kita akan bincang secara terperinci tentang niat ni. Maka tidak sahlah i'tikaf seorang perempuan di masjidnya. Perempuan ni fi masjid di baitiha, masjid di rumahnya. Apa maksudnya? Perempuan kalau dia jadikan satu tempat tu sebagai tempat solat, tempat tu kita panggil masjid bagi dia, sah tak dia nak iktikaf kat situ? Tidak sah. Sebab apa tidak sah? Sebab tempat tu tidak diwakafkan sebagai masjid. Cuma dia hanya jadikan tempat tu sebagai tempat solat bagi dia. Maka tidak sah lah untuk dibuat iktikaf. Maka kesimpulan dia, syarat sahih iktikaf ada 4 lah. Pertama, Islam bil fi'il. Ini bukan kesimpulan dia ni. Ini yang Syekh tulis kat bawah. Tak apa, kita baca lah. Fa syurutu sihhatil i'tikaf arba'atun, syarat sahih iktikaf ada 4. Pertama, Islam bil fi'il. Manakala kafir, orang yang murtad, tidak sah. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, tamyiz. Yang keempat, kosong sunyi daripada hadas besar. Boleh? Kalau orang tu hadas besar, tak sahlah iktikafnya. Begitu juga kalau tidak tamyiz, tidak berakal, gila ke, kafir ke, tak pensan ke, budak kecil tidak mumayyiz ke, berjunub, haid, nifas, semua tu tidak sahlah iktikaf. Iktikaf ni hukum dia sunat muakkadah, walaupun bukan pada bulan Ramadan. Maknanya sekarang ni iktikaf hukumnya sunnah muakkadah. Cumanya bila masuk Ramadan, sunnah muakkadah tu level dia naik, meningkat. Ada kala iktikaf berubah daripada sunat muakkadah kepada wajib bila kita nazar untuk iktikaf. Ada kala haram iktikaf, kalau seorang perempuan iktikaf tanpa izin daripada suami. Walaupun haram, sahlah iktikaf tu. Ada kala haram dan juga tidak sah. Contohnya iktikaf seorang perempuan yang haid. Ada kala makruh. Contohnya perempuan yang zawatul hayat. Zawatul hayat ni sama ada badan comel, perempuan yang badan comel, badan dia ada bentuk tu lah, ataupun sudut malbas, rupa tak comel mana, tapi pakai lelak-lelak, tak menyala sana menyala sini, ketat sana ketat sini, orang tak comel. Boleh? Tu kita panggil zawatul hayat. Mereka ni makruh beriktikaf. Makruh tu kalau dapat izin daripada suami lah. Kalau tidak dapat izin daripada suami, jadi haram. Boleh? Okey. Jadi terkeluar daripadanya perempuan tua. Perempuan tua yang tidak berhias. Yang tu hukumnya apa? Tidak makruh lah. Berbeza kalau perempuan tua dan berhias, anda jadi zawatul hayat. Walaupun tak comel muka, walaupun dah tua, tapi pakaian, makeup menyebabkan dia termasuk bawah zawatul hayat dan dihukum makruh kalau datang iktikaf. Okey. Kalau perempuan yang tak cantik, apa hukum iktikaf? Juga tidak makruh. Selagi mana tidak berhias lah. Kalau tidak cantik tapi berhias, kita sebut dia termasuk zawatul hayat. Zawatul hayat pada sudut malbas, pada sudut pakaian, walaupun rupa tak cantik.
makruh juga dia ke masjid iktikaf. Itu pun selagi mana dapat izin daripada suami. Kalau tak jadi haram lah. Faham tak? Okey, kita pindah arkanul i'tikaf. Arkanul i'tikaf arba'atun, 4. Yang pertama mu'takifun. Orang yang beriktikaf. Contoh saya beriktikaf. Syarat untuk sahnya iktikaf bagi setiap rukun ni disyaratkan syarat tertentu. Yang pertama mu'takif. Apa syarat dia? Mesti muslim, mumayyiz, sunyi daripada mawani', penghalang-penghalang yang menyebabkan iktikafnya jadi batal. Tak adalah dia tu bukan kafir, bukan gila, bukan mabuk, bukan pensan, bukan budak kecil yang tidak mumayyiz, bukan orang yang junub, bukan yang haid, bukan nifas. Boleh? Yang kedua wa mu'takafun fih. Mu'takafun fih ni masjid itulah. Tak. Adakah mesti yakin masjid tu masjid baru kita boleh iktikaf? Saya sebut tak, walau dhannan. Walaupun kita zan tempat tu sebagai masjid. Kita zan dengan cara berijtihad lah. Tengok ada mihrab. Lepas tu ada mungkin ada tanda-tanda tertentu yang menyebabkan kita hukum tempat tu sebagai masjid, maka kita boleh iktikaf kat situ. Jadi macam saya sebut tadi, iktikaf selain daripada masjid tidak sah. Di sekolah, di ribaut, di tempat sembahyang hari raya. Contoh di Padang, di mana Dewan Besar, di stadium, itu tidak sah pula tu iktikaf. Jadi kita sebut apa? Mu'takafun fi mesti masjid. Masjid tu pula disyaratkan khalisal masjidiyah, mesti pure masjid. Maka tidak sah iktikaf di masjid yang musya'. Apa masjid musya'? Saya ada tanah. Tanah 1 ekar. Kemudian saya sebut aku mewakafkan sebahagian tanah aku yang 1 ekar ni sebagai masjid. Okey, persoalan, tanah tu bahagian mana? Ni tanah yang saya wakafkan sebagai masjid tu bahagian mana? Tengah, kanan, kiri, belakang, tak tahu. Sebab saya tak tentukan lagi. Tapi sebahagian telah diwakafkan. Ketika itu kita panggil apa? Masjid tu masjid musya'. Merata-rata. Setiap juzuk daripada tanah tu masjid dan bukan masjid. Setiap tanah yang saya ada tu masjid dan bukan masjid. Maka ketika itu kita sebut itulah yang dinamakan sebagai masjid musya'. Kalau ni iktikaf tidak sah. Tapi kalau semuanya tahiyatul masjid sah. Boleh? Tu. Musya' ni maknanya tersebar lagu tu. Hak mana pun tak tahu. So, secara ta'yin, secara muayyan. Yang ketiga, lubthun. Mesti ada lubthun. Menetap, berhenti. Gitu. Berhenti dan menetap tu pula mesti apa? Mesti lebih daripada kadar tuma'ninah. Maknanya lebih daripada kadar subhanallah. Dan kita dah sebut tadi, lubthun ni ada dua, sama ada haqiqatan, memang kita duduk situ lebih daripada kadar subhanallah, tak bergerak, ataupun kita masuk pintu A, keluar pintu A, yang kita namakan sebagai at-taraddud. Sah juga iktikaf. Kita tak berhenti dalam masjid, sah, tak ada masalah. Berbeza kalau murur, masuk pintu A, keluar pintu B tanpa berhenti langsung dalam masjid, itu tak sah. Berbeza kalau kita masuk kejap, kita berhenti kejap, lepas tu kita pun sahaja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kita gerak jalan straight sampai keluar ikut pintu B, yang tu sah. Sebab apa? Kita dah berhenti sekejap. Okey. Lepas tu al-lubthu tu pula disyaratkan kena halal. Maka tidak sahlah iktikaf daripada orang yang haid, orang yang nifas, orang yang junub. Sebab mereka ni haram al-lubthu fil masjid. Kan kita belajar perkara yang diharamkan bagi orang yang haid, nufasat dan juga junub. Al-lubthu fil masjid. Jadi al-lubthu fil masjid bagi pihak mereka ni haram. Maka tidak sah kalau mereka i'tikaf. Sebab apa? Nak sah i'tikaf, al-lubthu tu mesti halal. Yang keempat syaratnya, yang keempat rukun yang keempat apa? Wa niyatun. Niyatun, biasalah niat ni berbetulan dengan awal i'tikaf. Tak. Jadi kalau kita masuk masjid, duduk sejam dah. Tak, lepas tu baru kita i'tikaf. Baru kita niat. Maka itulah permulaan i'tikaf kita. Kalau kita masuk masjid, terus kita iktikaf, maka itulah permulaan iktikaf kita. Faham tu? Saya nak terang apa tu? Saya nak terang bukanlah bermakna bila kita langkah saja kaki waktu tu sahaja yang kita dibenarkan niat iktikaf.
Maknanya kalau lepas masuk masjid setengah jam dah tak ingat niat iktikaf, maka tak boleh niat iktikaf. Tak. Bukan lagu tu. Jadi niyatun makrunatun bi awwal i'tikaf. Awal i'tikaf bagi kamu tu bila kamu niat tu lah. Kamu dah duduk 2 hari dalam masjid tak niat i'tikaf. Lepas tu baru teringat, belajar buat i'tikaf, bagus i'tikaf ni. Kamu niat i'tikaf, maka hari tu, saat itu, itulah permulaan bagi i'tikaf kamu. Sahlah i'tikaf tu. Walaupun hari pertama, hari kedua burn gitu saja. Lepas tu kita kena niat fardu lah. Kalau apa i'tikaf tu fardu. Contohnya kita i'tikaf nazar. Contoh kita bernazar lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bagi Allah ke atas aku untuk aku i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Jadi nazar. Maka dalam niat sahaja aku i'tikaf, nawaitu al-i'tikaf al-manzur. Dan hatilah sahaja aku beriktikaf yang wajib, yang dinazarkan. Kalau kita nak boleh dah. Kalau kita nak Allah. Kalau kita nak i'tikaf sunat, nak niat i'tikaf sunat, tak. Memadai kita niat dalam hati sahaja aku i'tikaf. Kita tidak hadirkan lafaz. Tak, sunat tidak ada masalah. Kita masuk masjid sahaja aku i'tikaf, memadai dah. Cuma yang lebih syamil kita sebut sahaja aku nawaitu sunnatal i'tikaf. Kita hadirkan juga sunnah tu, sunnatal i'tikaf. Kemudian dalam bab i'tikaf ni, bab niat lah panjang ni dibincang. Okey, kita baca dalam kitab Syekh Mustafa tu, wal niyatil i'tikafi manzuran kana aw naflan 3 maratiba. Bagi niat i'tikaf sama ada nazar ataupun sunat ada 3 martabat. Boleh? Ada 3 martabat. Yang pertama, ayanwi al-i'tikaf bila taqdiri muddatin fatakfihi hadhihi an-niyyah wa in tala muqthuh. Seseorang tu niat i'tikaf tanpa menentukan tempoh. Boleh. Sahaja aku i'tikaf. Tu. Sahaja aku i'tikaf. Itu i'tikaf tanpa menentukan tempoh. Tak sebut seminggu ke 2 minggu. Ataupun kalau nazar, dia lafaz nazar dululah sebelum dia i'tikaf tu, lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fi, contoh. Jadi bila dia masuk masjid, dia pun niat dalam hati, nawaitu al-i'tikaf al-manzur, sahaja aku beriktikaf yang dinazarkan. Jadi disebut tak, ditentukan tak mudah tempoh 2 hari ke 5 hari ke nak i'tikaf, tidak. Boleh. Faham tak? Okey. Fatakfihi hadhihi niyyah wa in tala muqthuh. Tu maksud dia apa? Memadailah niat ini sekalipun dia duduk lama dalam masjid. Contoh apa? Kita pergi masjid, kita pun niat sahaja aku beriktikaf sunat kerana Allah Ta'ala. Duduk setahun dalam masjid, ada masalah sah iktikaf selama setahun tu. Tak. Bukanlah esok kena niat iktikaf lain, lusa kena niat iktikaf lain, tak. Sekali niat, ikut pun nak iktikaf berapa lama pun. 2 jam, 5 jam, 10 jam, tidak ada masalah. Mana dengan satu niat tu memadai. Sebab kamu tak tentukan tempoh. Duduk sejam, keluar. 2 jam, keluar. Duduk 13 tahun, keluar. Ikut pun, tak ada masalah. Boleh tak? Fa in kharaja minal masjidi sawa'un kharaja li hajatin aw la nudhir. Okey, jadi saya niat i'tikaf sahaja aku i'tikaf kerana Allah Ta'ala. Sedang i'tikaf dalam masjid ni. Okey, kalau saya keluar daripada masjid, apa yang akan berlaku? Apa yang akan terjadi? Tak. Sama ada saya keluar tu kerana hajat atau tidak. Apa yang akan terjadi? Saya sebut nuzir, ada perincian dia. Pertama, kalau fa in azama 'ala al-'audi qabla al-khuruj lam yanqati' i'tikafuhu wa la yalzamuhu tajdidu niyyah wa in tala az-zaman. Kalau saya berazam untuk kembali semula ke masjid, saya keluar daripada masjid, tak, azam nak kembali semula kepada masjid, maka i'tikaf saya tidak terputus. Maksudnya apa? Bila saya kembali semula ke masjid, saya tidak perlu niat baru. Boleh? Tu. Sama ada saya keluar tu kerana hajat ataupun tidak kerana hajat. Saya keluar beli makanan, lepas tu balik masjid semula. Bila masuk masjid semula, adakah perlu niat lain? Tidak. Tu.
Faham tu? Yang kedua, wa illa bi an lam ya'zim 'ala al-'audi in qata'a i'tikafu bi mujarrad al-khuruji hatta law 'ada fawran lazimahu tajdidun niyyah. Okey, saya duduk dalam masjid, lepas tu saya keluar. Sebelum saya keluar tu saya tidak ada azam untuk kembali ke masjid. Memang nak keluar ni nak keluar sungguh. Maka bila tidak ada azam untuk kembali ke masjid, semata-mata saya keluar, iktikaf saya dah terputus. Maknanya kalau saya kembali semula ke masjid, saya kena niat baru. Kalau saya nak iktikaf, saya kena niat iktikaf yang lain. Kena niat iktikaf semula. Faham tu? Gitu. Boleh? Jadi yang pertama, niat iktikaf yang tidak ada sebarang tempoh, sama ada nazar ataupun sunat. Kemudian kita keluar daripada masjid, sama ada kerana hajat ataupun tidak. Ada dua perincian. Kita keluar daripada masjid. Sebelum keluar tu kita berazam nak kembali ke masjid. Maka bila kita kembali ke masjid, tak perlu kita tajdid niat, memadai dengan niat yang pertama. Al-azmu qa'imun maqaman niyyah, gitu. Dalam kitab lain sebut begitu. Yang kedua, kalau saya keluar daripada masjid dan tidak ada azam untuk kembali ke masjid, maka semata-mata keluar, langkah kaki keluar, iktikaf saya batal ataupun iktikaf saya terputus. Bila saya kembali ke masjid semula dan ada keinginan untuk iktikaf semula, maka saya kena niat iktikaf semula. Boleh? Tu. Faham tak ni? Kalau surau dikira masjid ke ustaz? Kalau dia niat masjid, Allah alam. Sebab musalla ni tempat sujud, tempat solat. Adakah kalau kita niat wakaf tempat ni sebagai musalla, dia ambil hukum masjid? Allah alam. Soalan ni pun saya pernah tanya tapi tak ingat jawapan. Baru ni Maulana Lutfi dia ada up status kat Facebook dia, tapi saya pun ada komen, suruh dia share benda yang dia tanya masyayikh dekat Thailand ke lagu mana. Tapi saya tak share lagi sampai setakat ni. Sebab tu jadi isu juga kat Malaysia tu. Dia jadi tak berapa nak kemas jawapan tu. Sebab musalla ni tempat solat, masjid ni tempat sujud. Samalah, sudut bahasa tu sama. Jadi kalau orang wakaf sebagai musalla, dia tak wakaf sebagai masjid, dia wakaf sebagai musalla, adakah ambil hukum masjid? Allah alam. Tapi kalau ribat madrasah tu jelas lah, itu bukan hukum masjid. Tapi kalau musalla, musalla bahasa kita surau lah. Surau tu tempat sembahyang. Kadang-kadang surau Jumaat pun ada. Tak? Itu kalau ada jawapan boleh beritahu saya lah. Saya pun tak tahu, tak pasti. Okey, yang kedua, Athaniyatu at-taqdiru bi muddatin ghaira masyrutin tatabu'uha wa ghaira muayyanatin bismin aw isyaratin kaniyati i'tikafi yawmin aw usbu'in aw shahrin falahu an ya'takifa hadhihi al-muddata mutatabi'atan aw mutafarriqatan ghaira anna al-yawma al-wahida la yajuzu tafriqu sa'atihi. Yang kedua, martabat kedua bagi niat iktikaf, kita takdir ke tempoh. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi yaumain, 2 hari, ataupun yauman wahidan. Tak. Ataupun 3 sa'at, 3 jam. Jadi kita tentukan tempoh. Tapi dalam masa sama kita tidak syaratkan berturut-turut. 2 hari tapi tak berturut-turut. 3 hari tak berturut-turut. Sehari, kita sebut sehari tapi tak ada sebut berturut-turut. Cuma sehari tu ada perbahasan dia lah. Itu pertama. Yang kedua, dalam masa yang sama kita tidak menentukan juga, tidak menta'yinkan nama. Tidak menta'yinkan nama. Mana kita sebut sahaja kubik i'tikaf seminggu, gitu je. Iktikaf, lepas tu sebut mudah seminggu. Seminggu tu minggu mana? Minggu mana? Minggu pertama ke, minggu kedua ke? Minggu pertama daripada bulan pertama. Kalau kita sebut minggu pertama daripada bulan pertama, itu dah termasuk kita tentukan ghairu muayyanah, dah ditentukan dengan nama.
Kalau kita sebut sahaja aku iktikaf seminggu, minggu pertama daripada bulan pertama, daripada bulan-bulan Arab. Itu dah termasuk apa? Termasuk yang muayyanah bismin. Itu cerita lain. Itu martabat ketiga. Boleh? Okey. Jadi yang kita nak bincang ni apa? Kita iktikaf, kita tentukan tempoh. Tapi kita tidak syaratkan berturut-turut. Seminggu tu seminggu, tak disyaratkan, kita tak syaratkan seminggu berturut-turut. Dalam masa yang sama kita tidak tentukan seminggu tu seminggu mana. Seminggu yang pertama daripada bulan yang pertama, kita tak tentukan lagu tu. Dalam masa yang sama kita tidak tentukan juga pada sudut isyarat. Kita tak sebut sahaja aku iktikaf nawaitu iktikaf hadzal usbu'il muqbil. Hadza atau ta'yin bil isyarah. Kita tak buat lagu tu. Sahaja aku iktikaf usbu' yang akan datang. Ini usbu' yang akan datang, gitu. Sahaja aku iktikaf ini usbu' yang akan datang. Itu bahasa Melayu lah. Kalau Arabnya nawaitu iktikaf hadzal usbu'il muqbil. Maknanya sahaja aku iktikaf minggu yang akan datang ni, minggu ini yang akan datang, minggu depan ni lah maknanya. Boleh tak? Jadi yang ni kita tak tentukan. Kita tak tentukan dengan nama dan juga kita tidak tentukan dengan isyarah. Boleh? Jadi benda apa yang kedua? Kita bernazar, kita iktikaf ni. Sahaja aku beriktikaf seminggu. Sama ada nazar atau sunat. Kita tidak, ada tiga benda. Kita tidak mensyaratkan seminggu tu berturut-turut. Kita tidak tentukan seminggu tu seminggu mana. Awal bulan ke minggu pertama ke minggu kedua ke, tak. Dalam masa sama kita tidak tentukan menggunakan isim isyarah. Kita tidak sebut nawaitu i'tikaf hadzal al-usbu' al-muqbil. Tidak. Boleh. Tu. Maka ketika itu apa yang akan berlaku? Saya niat i'tikaf sahaja aku i'tikaf seminggu. Saya boleh menunaikan i'tikaf seminggu tu secara berturut-turut ataupun berasingan. Hari ni, lepas tu esok tak, lusa, esok pula tak. Yang penting cukup 7 hari. Tak. Sebulan penuh berturut-turut. Ataupun hari ni i'tikaf, lepas tu esok tak, lepas tu i'tikaf pula seminggu, lepas tu tak. Cukup 30 hari, settle. Melainkan kalau sehari lah, sehari kita tak boleh nak pisah-pisahkan jam dia, tak boleh. Sahaja aku i'tikaf sehari kerana Allah Ta'ala. Sehari tu kena sehari sungguh. 24 jam. Tak boleh. Hari ni 2 jam, esok 2 jam, lusa pula 4 jam, tak boleh. Sehari tak boleh kita pecah-pecahkan dia punya jam-jam dia. Okey, maka selepas tu ada perbincangan macam tadi lah. Kalau apa? Kalau kita keluar, kalau kita keluar daripada masjid, maka ada perincian. Fa in kharaja fi hadhil halati nudhir. In kharaja li daruratin katabaruzi, tabaruzi itu berok kencing lah. Wal akli lam yanqati' i'tikafuhu walau tala zaman wa tuhsabu hadhihi al-muddah min al-i'tikafi bi syurutin thalatha. Okay, yang pertama, kalau saya keluar kerana darurah, saya niat i'tikaf seminggu dan saya keluar tu sama ada kerana darurah ataupun bukan kerana darurah. Kerana darurah tu apa? Tabarrus, kencing berak. Darurat tu tak kena kencing dalam masjid. Makan tu benda daruri, tak makan matilah. Tak, ketika itu kita sebut apa? Iktikaf tidak terputus walaupun lama. Pergi berak sampai sejam sikit. Makan tak? Sejam setengah. Tidak memutuskan iktikaf. Apa makna tidak memutuskan iktikaf? Kalau kita kembali ke masjid, kita tak perlu niat baru. Memadai dengan niat yang pertama. Cumanya menjadi persoalan. Tadi saya niat seminggu. Betul tak? Iktikaf seminggu. Seminggu ni maknanya 24 jam, darab 7. Okey. Bila saya keluar tandas, saya keluar tandas sejam. Esok sejam. Lusa sejam. Jadi 7 hari 7 jam. Okey, 7 jam tu termasuk tak bawah seminggu tu? Kalau termasuk, settle lah. Kalau tak termasuk, maka saya kena qada 7 jam. Betul? Maka saya sebut 7 jam tu kalau yang saya keluar sejam sehari tu termasuk juga di bawah seminggu kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, idza lam yatul zamanu an qadri darurah. Zaman keluar tu tak
panjang, lebih daripada qadar darurah. Maknanya kalau berak sejam je lah, lepas tu balik. Itu tak ada masalah. Mana sejam tu termasuk di bawah seminggu. Kalau 7 hari 7 jam termasuk bawah seminggu. Mana tak perlu cover, tak perlu qada 7 jam yang lain. Tak perlu. Mana tak perlu kita iktikaf 7 hari 7 jam, tak perlu. Yang kedua, walam ya'zim ala adamil aud. Itu. Syarat kedua, kita tidak berazam untuk tidak kembali. Kita tidak berazam untuk tidak kembali. Apa makna tu? Kalau saya berazam, saya keluar nak pergi berak, dan saya berazam untuk tidak kembali ke masjid. Dan saya berazam apa? Untuk tidak kembali ke masjid. Okey, semata-mata saya berazam untuk tidak kembali ke masjid, walaupun saya kembali juga ke masjid, tak, ketika itu telah terputuslah hukum i'tikaf. Telah terputuslah hukum i'tikaf. Maknanya apa? Sejam yang saya keluar tu tidak dikira di bawah i'tikaf. Sejam yang saya keluar tu tidak terkira di bawah i'tikaf. Boleh? Boleh? Okey, tidak terkira di bawah i'tikaf tu faham dah. Cumanya 2 hari, contoh hari sebut saya dah i'tikaf 2 hari. Adakah 2 hari tu jadi cancel? Saya 2 hari i'tikaf, tak berak tak kencing. Sebagai contoh. Lepas 2 hari tu keluar sejam. Bila saya keluar sejam tu, saya berazam untuk tidak kembali ke masjid. Boleh? Okey, kita sebut hukum i'tikaf yang qata', terputus. Okey, tapi kena ingat 2 hari yang kita telah i'tikaf yang tu dikira. Dengan makna lepas ni kita hanya kena i'tikaf lagi berapa? 7 hari 5 hari penuh. 5 hari penuh. Sejam yang kamu keluar tu cancel terus. Jadi kamu kena i'tikaf apa? 5 hari penuh. Faham tu? Tu. Melainkan kalau i'tikaf tu sehari semalam lah. Macam tadi jugalah. Tu. Kalau dia niat i'tikaf sehari, lepas tu dia keluar. Bila dia keluar tu dia berazam untuk tidak kembali. Dia keluar tu sejam. Bila dia kembali semula ke masjid, kita sebut sejam tu membatalkan sehari. Kalau kamu nak buat, kamu start daripada awal balik. Sebab apa? Jam dalam hari 24 jam tu tak boleh diputuskan. Tak boleh 2 jam tak boleh. Kena start daripada awal sampai 24 jam semula. Boleh. Syarat kedua. Syarat ketiga, kita tidak mendatangkan perkara-perkara yang menafikan i'tikaf. Contohnya jima'. Tu kalau keluar daripada masjid untuk darurah, makan minum, tak, makan tu kat rumah contoh. Lepas makan nasi, tengok bini, dia pergi makan bini dia pula dah. Jadi berjima' ni menafikan apa? Menafikan i'tikaf. Tak, ketika itu kita sebut tempoh kamu keluar tu tidak dikira di bawah tempoh i'tikaf. Tu dia. Boleh? Jadi kesimpulan dia apa? Saya beriktikaf seminggu. Dan saya keluar kerana darurah. Untuk berak kencing, untuk makan. Kita sebut keluar walaupun lama, tak, sekadar untuk selesaikan tabarus dan juga akal tu. Berak kencing dia kadang nak beratur panjang, jadi 2 jam 3 jam, tak? Lepas tu masuk tandas pula, banyak hal dah, sakit perut apa semua, jadi lama. Kita sebut tidak membatalkan i'tikaf. Cuma tinggal lagi duduk 3 jam dalam masjid tu, dalam tandas tu, dikira tak di bawah sehari i'tikaf ataupun seminggu i'tikaf? Kita sebut dikira dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak lebih daripada kadar darurah tu. Mana kalau perlu ke tandas 3 jam, 3 jam je, tak lebih. Dia tak ambil 4 jam, 5 jam. Nah, lepas tu dia tidak ada azam untuk tidak kembali. Dia tidak ada azam untuk tidak kembali. Kalau dia ada azam untuk tidak kembali, maka tempoh 3 jam tu cancel, tidak dikira. Boleh? Yang ketiga, dia tidak mendatangkan perkara yang menafikan i'tikaf. Dia balik rumah makan, nampak bini, dia bersetubuh dengan bini dia. Bersetubuh ni menafikan i'tikaf. Ketika itu, selama mana dia keluar tu, dia membatalkan apa? Membatalkan tempoh. Contohnya dia keluar tu 3 jam duduk kat rumah. 3 jam tu tidak termasuk di bawah tempoh i'tikaf. Faham tu? Tu. Tapi kalau yang i'tikaf yang dah lepas, dia kira lah. Contoh dia dah 2 hari dah i'tikaf. Lepas tu dia balik.
dia bersetubuh dengan isteri dia kan. Lepas makan setubuh contoh. 2 hari tu 2 hari dah. Cumanya bila kembali ke masjid, tak 3 jam yang kamu duduk rumah tu tak dikira. 5 kamu kalau kamu iktikaf seminggu, niat iktikaf seminggu, kamu kena sempurnakan 5 hari tu dengan mana 24 jam darab 5. Tu dia. Okey, selesai. Yang kedua, saya keluar tanpa darurah. Keluar tanpa darurat. Contoh mudahnya, keluar saya sajalah, keluar untuk ambil angin dan sebagainya. Maka ketika itu yang inqata'a i'tikafu walau 'ada fauran. Terputus i'tikafnya walaupun dia kembali segera masuk ke masjid. Faham betul? Okey. Jadi tu. Boleh? Martabat ketiga bagi niat ialah an yanwiya i'tikaf muddatin masyrutin tatabu'uha aw ghaira masyrutin. Lakinnaha muayyanatun bismin aw isyaratin fayajibu ada'uha mutatabi'atan. Martabat niat yang ketiga ialah kita niat sahaja aku beriktikaf seminggu berturut-turut, ataupun begini, sahaja aku beriktikaf seminggu, sahaja aku beriktikaf nawaitu i'tikaf al-usbu'il awal min kulli syahrin arabi, sahaja aku beriktikaf pada minggu pertama bagi setiap bulan Arab. Jadi kita tentukan minggu tu minggu pertama. Dan bagi setiap bulan Arab, mana bulan Muharram Safar tu lah. Ataupun sahaja aku beriktikaf pada hari putih bagi setiap bulan. Jadi kita tentukan dah hari putih bagi setiap bulan Arab ataupun pada bulan Safar dan sebagainya. Ataupun kita tentukan dengan apa, dengan isyarah, nawaitu i'tikafah hadzal usbu'il muqbil. Itu 3 gambaran tu. Sama ada sahaja aku i'tikaf sebulan berturut-turut, ataupun tentukan dengan apa, ismin ataupun isyarah. 3 tu bila kita niat begitu wajib kita kerjakan secara mutatabi'atan. Wajib tu bila nazar lah. Kalau sunat tak wajib. Sama dengan macam atas tu lah. Kalau sunat tak wajib. Contoh kita masuk masjid, sahaja aku i'tikaf seminggu secara berturut-turut. Tak? Sunat. Kita dan sehari kita keluar, tak ada masalah, tak ada dosa apa. Sebab sunat. Sunat kamu sempurnakan. Macam sembahyang sunat. Sembahyang 1 rakaat, kita niat sembahyang 2 rakaat. Habis 1 rakaat malas sembahyang. Lagi goreng kopuk tak ada masalah. Sudut hukum lah. Walaupun sudah aula teruskan. Tak. Jadi disebut fayajibu ada'uha tu wajib tu kalau apa? Kalau kita nak sempurnakan benda sunat tu wajib kita sempurnakan sampai habis. Ataupun wajib kalau apa kita nazar. Memang wajib kita sempurnakan secara tatabuk. Berturut-turut. Boleh faham? Kemudian pembincangan yang sama lah. Kalau keluar daripada masjid, tak, thumma in kharaja li uzrin la yaqta' at-tatabu'. Kalau seseorang tu keluar daripada masjid kerana uzur, maka tidak memutuskan berturut-turut. Jadi sekarang nak bincang putus berturut-turut ataupun tidak. Jadi saya beriktikaf, saya berniat begini, sahaja aku beriktikaf sebulan berturut-turut kerana Allah Ta'ala. Itu yang sunat. Yang wajib kita niat nazar dulu, lafaznya lillahi alayya an atakifa hadha syahr kamilan. Tak. Lepas tu kita pun lafaz dalam hati, lafaz guna mulut di dalam hati, nawaitu al-i'tikaf al-manzura hadha syahr lillahi ta'ala. Boleh? Okey. Selepas niat dan kita duduk dalam masjid tu, duduk dalam masjid kita niat, kan? Selepas tu kita keluar, thumma in kharaja li uzrin, kita keluar kerana uzur. Adakah memutuskan tatabuk tu berturut-turut tu? Saya sebut tidak memutuskan kalau keluar tu kerana uzur lah. Uzurnya apa? Kencing berak, makan, azan ratib. Azan disyaratkan ratib, mana kita memang dilantik oleh pihak berwajib sebagai muazzin kat situ, dapat gaji. Tu. Kalau saya saja azan, saya saja apa tu? Orang panggil apa? Mutabarrik. Itu memutuskan, tidak dianggap sebagai uzur lah. Ni dia keluar, dia punya tempat azan kat luar, menara kat luar, dia keluar masjid untuk azan. Itu terpaksa, tu keluar kerana uzur sebab dia bertugas, makan gaji. Tidak gaji buta. Tak.
thumma ada. Okey, dia keluar untuk perkara yang dia keluar untuk keunzuran tadi, li'udhrin, maka tidak memutuskan tatabu'. Lepas tu bila dia kembali ke masjid, kita sebut tidak wajib baginya apa? Tajdidun niyah. Tidak wajib bagi dia tajdidun niyah. Thumma yunzar, kemudian dilihat. Ni pembincangan apa ni? Thumma yunzar ni pembincangan. Dia keluar tadi, contohnya kita sebut 3 jam. Okey. Kamu tadi niat berturut-turut tak? Okey, 3 jam ni betul tidak memutuskan berturut-turut. Maknanya lepas kamu azan ataupun lepas kamu keluar berak kencing tu, kamu masuk masjid. Tak memutuskan berturut-turut tu. Cuma kamu tadi niat nak iktikaf sebulan. Okey, 3 jam tu termasuk bawah sebulan ke tak? Kalau termasuk, settle. Kalau tak termasuk, maka kamu kena qada 3 jam tu. Boleh? Syekh sebut thumma yunzar. In kana ma kharaja lahu la yatulu zamanuhu adatan wa la yunafi al-i'tikafa kat-tabarruzi wal akli wal adhan ar-ratibi wal ightisali min al-janabati lam yalzamhu qada'u hadhihi al-muddah wa in ittafaqa tulu zamaniha. Kalau dia keluar kerana uzur tadi, dan keluar tu tak lama masa, la yatulu zamanuhu, tidak lama masa secara adat, dalam masa yang sama tidak menafikan iktikaf. Tak. Contohnya dia keluar untuk berak kencing, makan, azan, mandi wajib. Bila keluar tu tidak lama, tak, maknanya selesai sahaja hajat dia terus kembali. Makan 20 minit selesai lah. Tak, tak ada sampai 3 jam makan. Boleh. Kalau 3 jam tu dah panjang masa lah, lebih. Adat kebiasaan pun tak sebut. Adat kebiasaan pun tak setuju lah. Orang makan sampai 3 jam ni, makan sekejap je. Jadi kalau dia keluar, dia buat perkara-perkara yang tadi tu, dan tidak lama, maka tempoh tu dikira juga di bawah sebulan. Boleh? Faham tu? Wa in kana mimma yatulu zamanuhu ghaliban aw yunafi al-i'tikafa فيقضي هذه المدة متتابعة إذا شرط في اعتكاف التتابع وخلاف ما لو شرط فيه مدة معينة فيجوز قضاؤها متفرقة لأن التتابع وجب فيها ابتداء للتعيين في الأداء وقد فات زمن الأداء. Nah, yang kedua apa? Dia keluar dan perkara yang dia buat tu walaupun dianggap sebagai uzur, tapi jenis tu memang jenis yang mimma yatulu zamanuhu, satu perkara yang panjang zamannya. Ghalibnya benda tu dibuat dalam masa yang lama. Ataupun dia keluar dan melakukan satu perkara yang menafikan al-i'tikaf seperti jima', maka dia kena qada' tempoh tersebut. Dia kena qada' tempoh tersebut secara berturut-turut. Tu. Itu pun kalau dia mensyaratkan tatabuk dalam niat dia lah. Sahaja aku iktikaf sebulan berturut-turut. Tapi kalau dia niat sekadar menentukan muddah muayyanah, tadi apa dia sebut, sahaja aku beriktikaf pada minggu pertama bagi bulan pertama, dia tak sebut tatabuk. Tak. Ketika itu bila dia nak qada', dia boleh qada' secara mutafarriqatan, terpisah-pisah. Tak wajib dia qada' secara mutatabi'atan, berturut-turut. Kesimpulan dia, yang ketiga ni, martabat yang ketiga ialah seseorang tu niat iktikaf sebulan berturut-turut, sama ada nazar ataupun sunat. Kita sebut kalau dia keluar kerana keuzuran, maka ianya tidak memutuskan tatabuk. Apa keuzuran? Keluar kerana berak kencing, kerana makan, kerana bertugas sebagai seorang muazzin. Tak. Bila dah keluar, kembali ke masjid, tak perlu niat. Tak perlu nak tajdid niat. Okey. Persoalan yang tinggal ialah dia kena qada' tak? Zaman yang dia keluar tu. Kita sebut kalau dia keluar tu untuk perkara yang adat kebiasaan orang tak buat lama lah.
Contoh berok kencing. Ada sampai 10 jam? Tak ada. Berok kencing ni paling lama setengah jam lah. Makan, minum, azan, mandi daripada mandi wajib. Tak lama benda ni. Ghalib memang tak lama orang buat. Maka benda ni, kalau dia keluar, tak, dia tak perlu qada tempoh tu. Sekalipun kebetulan kali tu dia cirit makan masa 3 jam. Kita sebut 3 jam tu tak perlu qada. Sebab apa? Berok ni tak, benda tu tak, jenis dia tu jenis orang buat tak lama. 10 minit 15 minit selesai. Lepas tu jadi lama tu sebab mu sakit. Kebetulan mu sakit, ambil 3 jam 4 jam tak, jadi tak perlu qada. Tapi kalau jenis yang kamu buat tu benda yang ghalib kebiasaannya, benda tu memang perlu pada tempoh yang lama tak, maka kamu kena qada tempoh yang kamu keluar tu. Okey. Contohlah kamu keluar kita sebut 7 jam. 7 jam tu kena qada. Kena qada. Atau keluar sehari sebagai contoh. Atau keluar 2 hari. Jadi sebutlah keluar berapa? 3 hari sebagai contoh, nak bagi mudah. Maka 3 hari kamu kena qada secara berturut-turut. Kalau kamu apa? Kalau kamu niat iktikaf tatabu'. Kalau kamu niat tadi sekadar menentukan bila, contoh kamu niat sahaja aku beriktikaf pada minggu pertama bagi bulan pertama. Ketika itu 3 hari yang kamu keluar tu kamu boleh qada secara berasingan, tidak ada masalah. Mana lepas sebulan kamu Lepas sebulan kamu iktikaf, 3 hari tu kamu nak qada berasingan pun boleh. Okey, Allah alam. Mubtilatul i'tikaf. Masuk mubtilatul i'tikaf. Mubtilatul i'tikaf ni disebut juga sebagai apa? Al-asya' allati tunafi al-i'tikaf. Perkara-perkara yang menafikan al-i'tikaf. Kadang-kadang orang sebut bab ni ialah bab yang apa? Yang memutuskan tatabu'. Ya belaka tu. Tadi mubtilatul i'tikaf ataupun al-asya' allati tunafi al-i'tikaf, perkara-perkara yang menafikan al-i'tikaf, menafikan al-i'tikaf, ataupun perkara-perkara yang menafikan tatabu', menafikan berturut-turut. Tu benda yang satu lah, perkara yang satu. Mubtilatul i'tikaf sab'atun, ada 7. Yang pertama, kedua, al-junun wal ighma', pengsan dan juga mabuk. Pengsan dan juga mabuk. Pengsan dan juga mabuk ni membatalkan al-i'tikaf. Bila? Bila sengaja pengsan, sengaja mabuk. Boleh membatalkan al-i'tikaf dan juga memutuskan tatabu'. Bila memutuskan tatabu' ni, kalau dia nazar sebulan berturut-turut, nazar, maka dia kena start dari awal balik lah. Tapi kalau dia sunat sebulan, dia beriktikaf tu sebulan berturut-turut tu sunat, maka ikut dia nak sempurnakan ataupun tidak. Nak start dari awal balik ataupun tak, ikut dia sebab sunat kan. Tak wajib kita sempurnakan, tak wajib kita qada. Jadi yang pertama, yang kedua apa? Gila ataupun pengsan yang sengaja. Tak, maka ianya membatalkan tatabu' dan juga membatalkan iktikaf. Kalau tak sengaja, maka tidak membatalkan tatabu'. Saya bernazar untuk iktikaf seminggu dan 2 hari iktikaf, hari ketiga kita sebut gila, na'udzubillah, ataupun irma', pengsan, cuma tak sengaja. Kita sebut tidak memutuskan tatabu'. Apa dia maksudnya? Lepas sehari kamu pengsan, lepas hari kamu gila, kamu masuk blok masjid hari keempat. Hari keempat kan, hari keempat tu dianggap hari ke berapa? Adakah hari pertama? Tak, itu hari ketiga. Sebab apa? Sebelum ni kamu dah iktikaf 2 hari. Lepas tu gila tu tidak memutuskan tatabu', sebab tak sengaja. Okey. Dikira dalam tempoh tak? Saya sebut lakin la yuhsabu zamanul junun min muddati al-i'tikaf wa yuhsabu zamanul ighma' minhu law baqiya fil masjid. Kalau gila, itu tak dikira lah di bawah tempoh al-i'tikaf. I'tikaf 7 hari. Lepas 2 hari gila. Gila ni tidak termasuk di bawah 7. Maknanya apa? 4 sini, 7 kan? Ni 2 hari settle dah. Gila sehari, 4 tambah 2, 6. Kena tambah sehari lagi.
Batal tatabuk tak. Gila ni tak membatalkan tatabuk. Kalau pengsan tengok keadaan. Lepas 2 hari pengsan. Tak sengaja dah ni. Pengsan ni duduk dalam masjid. Pengsan sehari dalam masjid, duduk dalam masjid tak keluar. Maka terkira di dalam muddah 7 hari tu. Mana 1, 2, 3, hari pengsan tu 3, hari pengsan tu 3, 4, 5, 6, 7, selesai. Boleh. Tapi kalau keluar masjid tak dikira dah lah. Kena tambah hari ke-8. Hari ke-8 tu jangan sebagai hari ke-7. Perkara ketiga yang membatalkan iktikaf as-sukru, mabuk yang sengaja lah. Kalau mabuk tak sengaja tak membatalkan iktikaf. Mabuk macam tadi, macam pengsan tadi. Dia tidak membatalkan iktikaf, satu dah. Lepas tu kalau kita mabuk, lepas tu duduk dalam masjid, dalam masjid, dalam bilik masjid tu, bengong seorang-seorang sehari semalam, tak, maka tempoh sehari semalam tu dikira bawah iktikaf. Jadi tak perlu qada sehari yang lain. Keempat, al-haid wan nifas. Keempat, haid termasuk juga haid nifas lah. Okey. Cuma haid dan nifas ni membatalkan iktikaf kalau apa? Kalau iktikaf tu bukan iktikaf nazar. Iktikaf sunat. Dia iktikaf sunat, lepas tu datang haid. Dia iktikaf sunat, lepas tu datang nifas, batal iktikaf, selesai. Tak, tu. Macam mana pula kalau iktikaf nazar? Kita sebut iktikaf nazar, haid dan nifas tidak membatalkan iktikaf, melainkan jadi kalau iktikaf nazar, haid dan nifas tidak membatalkan iktikaf, melainkan apa? Melainkan tempoh dia bernazar iktikaf itu satu tempoh yang boleh dia cari sunyi daripada haid dan nifas. 5 hari. Boleh dia pilih 5 hari yang tidak ada haid dan nifas. 14 hari. Dia boleh cari 14 hari yang suci daripada haid dan nifas. 15 hari. Dia boleh pilih hari yang 15 hari kosong daripada haid dan nifas. Jadi kalau dia nazar iktikaf 15 hari dan ke bawah, tiba-tiba datang darah haid, haid itu membatalkan iktikaf tersebut. Ustaz, kalau dia nazar lebih daripada 15 hari, dia nazar sebulan. Sebulan ni tak, kebiasaannya datang darah haid. Bila dalam sebulan, kebiasaan perempuan tu datang darah haid. Boleh. Maka haid itu tidak membatalkan iktikaf dia. Tapi kena faham balik lah, tidak batal iktikaf ni maknanya tidak apa? Tidak membatalkan iktikaf kat sini kena faham elok. Tidak membatalkan tatabuk, gitu. Boleh? Dia nazar sebulan, dia dan iktikaf 15 hari, datang darah haid 5 hari. 5 hari tu membatalkan tatabuk ke tidak? Tidak. Lepas 5 hari kamu duduk luar rumah, luar masjid, kamu kembali semula ke masjid, terus sambung hari ke-16, 17, tak start daripada hari pertama balik tak. Sambung terus. Jangan fikir tak batal iktikaf maknanya boleh duduk dalam masjid walaupun sedang haid, sedang nifas. Tak. Kita dah sebut mula-mula tadi dah, syarat nak sah tu mesti suci daripada haid dan nifas. Selesai. Wal khamisu, syarat perkara yang kelima membatalkan iktikaf riddah. Walaupun murtad sekejap, batal iktikaf. Yang keenam, al janabah alladhi tufattirus shaim. Junub yang membatalkan puasa. Bukan membatalkan orang puasa tu. Kalau yang lebih tepat tufattirus, boleh jugalah. Tufattirus siyam ataupun tufattirus shaim, ma fi muskilah. Boleh? Jadi kena tengok balik junub yang macam mana yang membatalkan puasa. Junub yang membatalkan puasa tu, junub tu juga membatalkan iktikaf. Kalau junub tu tidak membatalkan puasa, junub itu tidak juga membatalkan iktikaf. Tak, contoh junub yang tidak membatalkan puasa apa dia? Mimpi keluar air mani. Batal tak? Puasa tak. Maka tak batal juga apa? Iktikaf. Ataupun fikir koyak bengong seorang-seorang, keluar air mani. Dalam keadaan dia tak tahu jenis dia tu, kalau mikir keluar air mani. Batal tak puasa? Tak. Maka sini juga tidak batal iktikaf. Itulah. Yang ketujuh, al-khuruju minal masjidi bila uzrin. Perkara yang ketujuh yang terakhir yang membatalkan iktikaf ialah keluar daripada masjid tanpa keuzuran. Keluar daripada masjid tanpa keuzuran. Kita baca sikit Syekh Mustafa sebab apa? Al-khuruju bi kullil badan amidan aliman bitahrim mukhtara.
Nak batal iktikaf dengan cara keluar ialah mesti dengan keluar seluruh badan. Kalau satu kaki luar masjid, satu kaki dalam masjid, tak batal lagi iktikaf. Mesti keluar seluruh badan. Dan keluar tu pula dalam keadaan tahu sengaja dan tahu hukum haram. Ini kalau niat nazar lah, maka haram keluar tanpa sebagai hajat. Tak, tu. Kalau keluar juga jadi haram dosa. Lepas tu mukhtaran, kalau dipaksa tak batal. Dia punya apa? Iktikaf dia. Jadi al-khuruju minal masjidi bila uzrin, keluar daripada masjid tanpa sebarang uzur. Bila kita sebut keluar daripada masjid tanpa sebarang uzur, itu membatalkan iktikaf, maka kita faham keluar daripada masjid dengan uzur tidak membatalkan iktikaf. Okey, apa perkara-perkara yang dia anggap sebagai uzur? Yang mana bila kita keluar daripadanya tidak membatalkan iktikaf. Saya sebut yang ada tu marid, mengubati orang sakit, ziarah orang yang baru pulang daripada tak. Itu contoh bila uzrin. Itu contoh keluar tanpa uzur. Jadi kalau kita keluar untuk ziarah orang sakit, ataupun anak kita bawa balik daripada masjid, kita mau keluar pergi jumpa anak kita, ataupun kita wuduk luar masjid sedangkan dalam masjid dah ada tempat wuduk, ataupun keluar untuk solat jenazah, tu semua tu keluar tanpa uzur. Itu semua dianggap sebagai keluar tanpa uzur dan membatalkan i'tikaf. Kemudian ada perincian lah. Kalau kita buat juga, kita ambil satu je, keluar solat je jenazah. Kita keluar solat je jenazah. Maka ada 3 perincian. Kalau iktikaf tu iktikaf sunat. Lepas tu ada orang sembahyang jenazah kat rumah, kita pun keluar. Maka kita sebut, kamu iktikaf tadi berapa jam? 3 jam. 3 jam tu sah. Lepas tu wajib kembali tak? Tak wajib kembali sebab sunat. Tak wajib kita kembali semula ke masjid untuk sempurnakan sebab sunat. Kamu nak kembali, itu kamu punya pasal lah. Tapi tak wajib. Satu. Kedua, kalau wa in kana qad nazara muddatan muayyanah, kita bernazar untuk iktikaf seminggu berturut-turut, seminggu. Seminggu tu pula pada awal bulan 1 sebagai contohlah. Sebab disebut muddatan muayyanah, mudah yang tertentu, mana seminggu bulan 1. Walaupun tidak mensyaratkan tatabuk, dalam masa sama tidak mensyaratkan berturut-turut. Boleh. Tapi kita sebut dah tadi, kalau mudah tu muayyanah, nak sama ada bismin atau bil isyarah, kena dilaksanakan secara berturut-turut juga. Ketika itu apa? Fa'alaihi al-'aud li ikmalil muddah wa yabni ala ma sabaq. Okey, saya keluar untuk apa? Solat jenazah. Cerita dia gini, lepas 2 hari saya iktikaf, saya keluar untuk solat je jenazah. Lepas saya keluar solat jenazah, saya wajib kembali ke masjid untuk menyempurnakan seminggu iktikaf yang saya telah nazar. Boleh. Lepas tu wajib bani ala ma sabaq. Tu maknanya apa? Tadi dah 2 hari, bila saya kembali semula ke masjid, saya sempurnakan jam-jam sehinggalah sempurnanya 7 hari 7 malam. Mana tak perlu start berdawal lah. Yang ketiga ialah saya keluar solat jenazah dalam masa yang sama apa? Mula-mula niat iktikaf dulu, saya niat untuk beriktikaf nazar secara berturut-turut. Sahaja aku iktikaf seminggu, iktikaf wajib secara berturut-turut. Tak. Saya keluar, lepas 2 hari saya keluar untuk solat jenazah. Solat jenazah kita sebut tadi apa? Keluar tanpa uzur. Okey. Bila saya kembali semula ke masjid, apa yang perlu saya buat? Saya kena ulang semula. Start daripada hari pertama. Sebab apa? Keluar tu tanpa uzur dan dia membatalkan tatabuk. Faham tu? Saya ulang balik. Perkara yang ketujuh yang membatalkan iktikaf ialah keluar daripada masjid tanpa uzur. Apa benda yang dianggap sebagai tanpa uzur tu? Ziarah orang sakit, ziarah anak yang baru balik daripada negara luar, berwuduk di luar masjid sedangkan nak wuduk dalam masjid dah disediakan tempat wuduk, solat jenazah dan sebagainya.
Kalau kita keluar untuk buat perkara-perkara ni, contohnya solat jenazah, maka kita sebut ada 3 perincian. Kalau i'tikaf tu i'tikaf sunat, maka yang dah i'tikaf yang dah lampau sah, lepas tu terpulang kepada kamu nak kembali semula ke masjid ataupun tak. Sebab itu sunat sahaja. Tak sempurnakan pun tidak ada masalah. Yang kedua, kalau kamu nazar dengan satu tempoh yang tertentu, maknanya sahaja aku bernazar untuk i'tikaf minggu pertama daripada bulan pertama. Kamu tidak syaratkan tatabuk. Tapi kita sebut tadi apa? Bila niat begitu kena tatabuk. Kena buat tatabuk lah. Tapi kalau berlaku juga, kita keluar juga daripada masjid untuk sembahyang jenazah, kita kena kembali. Dah kena sempurnakan sahaja. Tak perlu start daripada awal balik. Tak perlu start daripada awal balik. Berbeza yang ketiga, kalau kita niat nazar, memang sebut dalam niat secara berturut-turut, seminggu secara berturut-turut. Kita keluar untuk solat jenazah, kembali semula, kita kena start daripada awal balik, hari pertama sampai hari ke-7. Walaupun dah buat 2 hari tadi. Itu yang pertama. Apa Syekh sebut, apa keluar daripada masjid tanpa uzur membatalkan i'tikaf. Kita faham kalau keluar kerana uzur. Tu yang last, perenggan last. Contoh makan, minum. Minum yang tak boleh dilakukan dalam masjid lah. Kalau dalam masjid disediakan kawe, yang tu kita keluar juga cari air kat luar, yang tu dianggap sebagai keluar tanpa uzur. Nak dianggap sebagai keluar minum daripada masjid, dianggap sebagai keluar kerana uzur, mesti dalam masjid tak ada air. Tak ada air yang sesuai untuk diminum. Kita keluar ketika itu, keluar itu kerana uzur. Itu sebab tu saya sebut kal akli wa syurbi alladhi la yumkinu fil masjid. Wa syurbi alladhi la yumkinu fil masjid. Lepas tu qada hajat, kencing berak. Itu uzur juga, hadas besar. Tak boleh duduk dalam masjid, haram. Tak. Lepas tu sakit. Yang kalau ke dalam masjid menyusahkan kita, menyusahkan orang ramai, menyusahkan AJK masjid dan sebagainya. Ataupun sakit yang menyebabkan apa? Kita duduk dalam masjid mengotorkan masjid. Maka tidak ada masalah kita keluar. Faham tu? Dan tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan i'tikaf. Gitu. Juga tidak membatalkan tatabuk. Apa ni dah tak? Wallahu a'lam bissawab. Faham tu? Faham tak faham ni? Ada soalan tak? Makan dan minum boleh dalam masjid? Dia boleh, tidak ada masalah makan minum dalam masjid tu. Hukumnya boleh, harus. Cuma kat sini nak bincang, kalau kita makan, kalau kita keluar daripada masjid, untuk tujuan makan, tak, dan juga tujuan minum, adakah dianggap sebagai keluar itu kerana uzur? Bila kerana uzur, maka tidak membatalkan i'tikaf, tidak membatalkan tatabuk. Kita sebut ya, keluar itu dianggap sebagai uzur. Adapun makan, sama ada kamu boleh makan dalam masjid ataupun kamu tak boleh makan dalam masjid. Kamu keluar juga daripada masjid untuk makan kat luar, itu dianggap sebagai uzur. Sebab makan-makan ni orang segan nak makan dalam masjid sebenarnya. Memang boleh makan dalam masjid, tapi segan. Orang yang ada muruah, dia segan nak makan dalam masjid. Maka sebab tu dibenarkan, walaupun boleh makan dalam masjid, keluar masjid, sengaja keluar masjid untuk makan kat luar, dianggap sebagai satu keuzuran. Berbeza minum ni lebih ringan. Oleh sebab itu minum nak dianggap sebagai keluar daripada minum, nak disyarat sebagai, nak dikatakan sebagai apa? Keluar kerana uzur. Tak mesti minum tu minum yang tiada dalam masjid. Maknanya apa? Dalam masjid tak ada kawe, tak ada tempat-tempat minum air yang sesuai lah. Kita keluar, tu uzur. Tapi kalau dalam masjid dah ada kawe, kita keluar juga, yang tu tidak dianggap sebagai uzur lah. Yang tu batal tatabuk tu. Boleh? Wallahu a'lam. Faham tu? Selesai kat situ. Jadi dengarlah rakaman apa tu satu lagi tu, Taqrirat Sadidah tu dengar. Buka kitab, belajar, dengar, insya-Allah lebih faham lah. Dia tak susah sangat pun ni. Baca 2-3 kali dia jadi faham lah. Dia main pusing-pusing ni. Okey, insya-Allah kita dah selesai
banyak benda dah. Jadi lepas ni kita masuk al-hajj wal umrah. Al-hajj wal umrah. Jadi kalau tengok tebal dah baca ni. Okey. Berbaki lagi satu juzuk rubuk lah, satu juzuk suku lebih kurang. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Faham tak? InsyaAllah. InsyaAllah tahun depan khatam ni insyaAllah. Tahun ni insyaAllah. Lepas khatam kitab Nahwu tu, kita baca fiqh je lah. Cuba khatamkan tahun ni. Sekarang ni bulan apa? Sekarang ni bulan 3, 9, 10, 9 bulan lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Tak ada soalan Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.